buat macam mana? Kita tak berkenan, dia berkenan. Kadang-kadang dia tarik pada suara. Nampak tak? Suara isteri itu dia tarik. Nampak tak? Itu dia. Itu dia. Isteri bercakap dia lembut tu tegak. Nampak tak? InsyaAllah kita merujuk kepada muka surat 155. InsyaAllah sama tengah. Ya, masih lagi dalam akad nikah. Orang tua mengaji kirana akad nikah ni. Dia ada cucu pun kena tahu juga lah. Kita ikut dia punya apa? Dia punya silibus dia lah. Kitab ni ya. Kita baca kitab. Itu perbezaan dia sikit. Salah satu etika pernikahan adalah penyampaian pinangan sebelum prosesi pernikahan. Pinangan. Sebelum nak nikah ada dulu apa nama kita sebut tadi ni meminang. Bukan boleh terus nikah. Kena minang lah. Ya, Nabi SAW sendiri pun Nabi tak payah ada pinang muda, tak payah ada apa nama saksi, tak payah ada wali ya. Nabi dia boleh nikah sendiri dengan mana-mana wanita yang dia ingin, dia teringin, dia akan tawarkan diri dia. Dia perempuan tu setuju, dia akan nikah terus dengan perempuan tu. Tak payah ada wali, tak payah ada saksi. Itu khususiah Nabi. Suatu khususiah yang Allah bagi kepada Rasulullah. Tidak ada had, bilangan. Ramai mana pun boleh. Tapi dalam kehidupan hayat Rasulullah sempat hanya berkahwin dengan 9 orang. Ya, 4 jariah, 9 isteri. Ya, itu di antaranya lah. Ya, secara hakikatnya mengikut kedudukan baginda Rasulullah sendiri berbeza berbanding Rasul-Rasul yang lain. Baginda boleh berkahwin tanpa had. Itu kelebihan Rasulullah. Baik, sambung. Jadi kita kata di sini, kata musannif, etika yang betul diadakan dulu iaitu pinangan. Kita kena meminang dululah. Begitu juga pembacaan tahmid ketika proses ijab kabul. Disebut sebagai khutbah nikah. Sebelum nak kad tu dia kena ada dululah puja-puji kepada Allah, iaitu dengan tahmid memuja Allah. Ketika sampai di prosesi ini, proses ni, hendaknya orang yang menikahkan penghulu atau petugas yang terkait dengan hal itu ataupun bahasa lain kita sebut juru nikah, mengucapkan bismillahi walhamdulillahi zawwajtuka. Laki-laki lah ya. Dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi Allah, saya menikahkan kamu. Itu ya, itu kena juru nikah kena kata betul lah. Sama ada juru nikah itu wakil kepada wali ataupun wali itu sendiri mengakad nikah, dia kena kata betul lah ya. Baik. Sementara si calon suami menjawab, qabiltu nikahaha ala hadha sadaq. Saya terima nikahnya dengan mahar ini. Saya terima nikahnya dengan mahar ini. Sebutlah. Dianjurkan juga agar prosesi pernikahan terdengar oleh calon isteri yang masih perawan. Janda tak payah. Janda dia tak dengar tak apa. Ijab kabul tu tak dengar. Tapi si dara, kalau perawan, dara, dia wajib kena dengar. Ijab kabul tu dia kena dengar. Bila si juru nikah mengakadkan, mengijabkan kepada, mengeluarkan ijab, aku nikahkan nikah kepada seorang bakal suami tadi ini, maka wajib didengar oleh si perawan tadilah, bakal calon isteri. Itu antara hukum dia lah ya. Ini khilaf, ada khilaf pendapat ulama ni, bukan ini mu'tamad, ada khilaf, ada 2-3 pendapat lagi. Kata dia tak dengar tak apa, asal pun juru nikah tu kena pergi tanya kat dia, hang nak nikah ke tak dengan sianu-sianu. Dia kena bawa pin butu menjadi lah. Kadang-kadang tu malu darah tak duduk depan kan, dia duduk bilik. Jadi si juru nikah kena bawa lah, bawa buku lah apa begitu, ini catatan, pergi jumpa anak darah tu. Dia kena tanya ni, aku ni juru nikah, wakil kepada wali sekian-sekian, nak menikahkan kamu kepada si fulan dan si fulan. Kamu setuju dia nak nikah? Dia kena kata mau, saya kendaki, saya hendak nikah. Dia kena sebut, dia tak diam kan.
diam tak laku, tak okey. Sama ada dia bercakap ataupun dia boleh turunkan dia punya tanda tangan di atas rangkaian kata-kata yang ada dalam buku Johor Nikah tadi lah. Dia kena baca, dia faham, dia sign, sudah lah. Itu maknanya dia tak payah dengar lah. Dia duduk seengap dalam bilik. Itu dia antara yang proses yang sering berlaku berjalan dalam kalangan masyarakat kita lah. Kita tak bawa nak darah tu dekat. Itu dia lah. Kacau lah tu. Jadi dia antaranya sebab terdedah kepada ramai orang. Itu dia antara sebab anak dara tu je hanya duduk dalam bilik, Johor Nikah jumpa dia. Baik. Jadi maka kata dianjurkan juga agar prosesi pernikahan terdengar oleh calon isteri yang masih perawan kerana hal itu cenderung dapat membawa kerukunan dan kedamaian. Nampak tak? Selain itu, dianjurkan bagi orang yang akan menikah untuk melihat lebih dulu calon isteri yang akan dinikahnya. Yang ni pun satu perkara je. Kadang-kadang dia tak bagi tengok langsung dah. Tu nak menikah dengan kakak, dia menikah dengan adik. Jadi masalah. Nak menikah dengan hak boleh cakap, jadi menikah dengan hak bisu. Kacau. Nampak tak? Jadi akan jadi pecah belah, akan jadi berantakan berbagai-bagai perkara yang tidak sihat sesudah nikah tu. Sebab tu dia kena ada dalam istilah adat ni, masuk adat. Orang Melayu kita dia masuk adat. Adat dia bawa sirih apa? Sirih junjung. Nampak tak? Suruh junjung tu sirih untuk solah, untuk kita tanya, untuk kita pasti, untuk kita yakin. Nampak tak? Dia pulang balik sirih junjung tu pakai. Dia bawa turun, dia hantar sirih tu menyerap tak pakai. Adat membawakan kepada satu kenyataan secara tanya jawab pakai sirih. Nampak tak? Dia tak tanya terus, dia tanya melalui sirih. Itu dia. Itu dia antara adat Melayu lah. Oleh kerana dia ada hubung kait dengan soal-soal hukum tadi ini untuk memastikan kedudukan anak dara tu, makna kata yang memang terpilih, yang dipilih oleh anak terona, yang disetujui oleh anak terona untuk menikah, maka kena adalah satu pengesahan. Maka itu dia kata tadi dianjurkan. Di mana dia kata tadi ini si calon tadi ini kenalah tengok dulu. Dianjurkan bagi orang yang akan menikah untuk melihat lebih dahulu calon isteri yang akan dinikahnya. Tengok muka, ini kena tengok muka. Masa pinang tengok jari. Pinang dulu tengok jari. Kita punya wakil Johor Pinang tu kena ahli lah, ahli firasat. Tu kata firasat. Ahli firasat. Sebab dia dapat tengok jari-jari tu dia boleh habang. Anak terona, anak dara tu macam mana. Tengok jari dia boleh tahu nak. Dia ni cerah ke, dia ni gelap ke. Nampak tak? Dia ni segak ke macam mana, orang tinggi ke, orang rendah ke. Orang macam mana, besar ke kecil ke. Dia boleh tengok kot jari. Jari. Ada tunjuk. Sebenarnya ilmu tu hari ni dah tak ada orang nak ngaji. Boleh tengok dalam kitab Tajul Muluk. Kitab Melayu, kitab Jawi lama sekarang. Ada lagi di pasaran Nama dia Tajul Muluk. Kalau tuan-tuan boleh baca Jawi Arab, Jawi lama lah. Adalah kitab tu. Dalam tu ada sebut Tajul Muluk. Dan ada juga dalam kitab Syamsul Ma'arif. Lagi dalam kitab Mujarabat Darbi. Nampak tak? Mujarabat Darbi Sulasah nama kitab. Itu kitab Arab tu dalam tu boleh ada sebut benda-benda apa ni. Kita saja nak baca boleh tapi dia kena ada orang tuju ayat kita. Dia habaq macam tu. Dia kena ada tuju, dia kena ada praktikal, amali, baru kita boleh dapat perang lah. Itu antara kitab-kitab yang ada menyebut perkara ni lah. Perkara hadis ni dia fardu kifayah. Nampak tak? Kalau agak-agak tak faham tak payah. Itulah begitulah. Kita pun tak jadilah pinang muda tak payah itu jadi ceritanya. Baik, sambung. Dia kata lagi tadi ini selain itu etika pernikahan yang lain adalah mengundang para ulama untuk menyaksikan proses itu di belakang dua saksi yang adil.
Pengapit kita tu kena cari daripada orang yang alim lah kalau boleh. Nak pergi nikah, kita nak pergi nikah, nak pergi ke rumah anak dara, nak pergi akad nikah, atau nak pergi akad nikah ni masjid ke, pengapit kita tu mestilah orang alim. Orang yang alim, yang tahu, bukan tahu bab nikah saja, dia kena tahu juga hukum-hukum berkenaan dengan syariat, termasuk sembahyangnya, puasa, zakatnya, apa semua dia kena kuasai dengan ilmu itu. Baru jadi pengapit yang sahih, dia boleh mengesahkan apa-apa perkara lah. Itu paling penting. Jangan bawa orang tua, kita kira orang tua, bawa orang tua nyanyuk lah, kacau lagi jauh. Tapi tu takut dia berkenan kat dia. Nyanyuk ada kacau lah. Jadi pendek kata, jangan kira orang tua ya. Pengapit ni mesti orang yang alim, tak kira umur. Dia muda pun boleh jadi pengapit. Itu antara penting lah. Baik. Saya alhamdulillah, saya menikah, pengapit saya orang alim, orang alim, ulama. Dan yang akad saya pun tok guru saya. Orang alim juga, Yang mengakad pun tok alim, yang pengapit kita pun tok alim. Dia sama-sama kenal dua orang ni. Dia sembang lah, begitu begini. Jadi alhamdulillah, itu di antara perkara yang berjalan lah secara teratur baik. Seseorang itu dia kata tadi, ini harus meniatkan pernikahan untuk memelihara pandangan, melahirkan anak-anak yang saleh serta menambah jumlah umat Islam. Kita punya qasad, bukan dia kata diniat, sebenarnya qasad kita. Tujuan, maqasid, dia mesti ada maqasid yang sempurna. Antaranya untuk memelihara pandangan supaya kita tak tengok orang lain. Dah ada isteri, tak perlu tengok orang lain Itu yang pahala orang sembahyang, orang nikah ni, dia punya nilai pahala dia, sembahyang dia 70 kali nilai pahala dia. Orang menikah ni, dia punya pahala sembahyang 70 kali. Orang yang tak nikah, sekali, dapat satu. Yang menikah 70 kali Jadi jangan pula pergi sangka yang tak nikah ni teruk dah kami lah. Kadang tu ada juga orang tak boleh nikah. Di mana ada? Ada sebab nikah ni pun ada hukum. Dia ada hukum harus, asalnya harus, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi wajib, nampak tak? Tapi hukum asalnya harus nikah, harus nikah. Dia bukan wajib. Tapi ada ketika jadi wajib, ada ketika jadi haram. Orang yang haram nikah, tentu tak boleh nikah lah. Jadi orang macam ni nak jaga pandangan macam mana? Kena puasa. Nabi kata bila satu orang main jumpa Nabi, dia minta nak zina. Dia main jumpa Nabi nak minta berzina, nak minta kelulusan supaya dia boleh berzina. Nabi pun berkira cara apa dengan dia, tak boleh nak berzina tu. Maka Nabi suruh dia puasa. Sebab dia nak menikah, dia tak mampu. Dia tak mampu nak bela isteri, tak mampu nak bagi nafkah. Nampak tak? Cuma syahwat ada, takat syahwat saya nak jadi apa? Maka itu Nabi kata dia puasa. Bila dia puasa tadi ni, maka dia akan terjagalah pandangan mata dia, akan terjaga telinga dia, dan terjaga mulut dia lebih lagi. Ini di antaranya orang yang menikah ni, dia punya qasad pertama supaya dia terpelihara pandangan, supaya dia tidak tertarik jatuh pandangan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, melahirkan anak-anak yang saleh. Seperti mana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nampak tak? Doa ni jangan ubah. Yang ni untuk suami-suami, bapa-bapa baca. Nampak? Imam tak payah baca. Tapi imam dia bawa ni, dia tukar Rabbi ja'alna. Kacau Quran di bawah tak betul. Tak dibaca lagu tu. Kalau baca Rabbi ja'alna jadi doa kita, tak jadi doa Quran, kita ubah. Nampak tak? Dia ambil doa tu suruh tiap-tiap bapa baca, tiap-tiap suami baca. Nampak? Tiap-tiap wasi, orang dia beri wasiat untuk menjaga. Maka orang ni boleh baca diri ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, jadikan aku ni dulu orang yang menegakkan salat. Bukan jadikan kami, jadikan aku ni penting dulu. Untuk menegakkan salat dan zuriat aku. Maknanya kita kena ada zuriat yang soleh. Zuriat yang menegakkan salat tu zuriat yang soleh. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, Tuhan kami terimalah doa. Jadi doa ni jangan ubah. Dia turun lagu tu, maknanya kata untuk tiap-tiap individu, bapa,
ya, wasi ataupun suami membaca doa ini. Imam tu saya baca lah, ya. Damai sembahyang belakang imam tu dah sembahyang dah tu. Dah bagus, dia minta lagi apa lagi nak, ya. Yang boleh mai sembahyang belakang imam tu memang orang sembahyang dia lah. Apa nak minta lagi doa? Nampak tak? Dia kena faham dulu tu. Tapi imam tu baca hari ni doa tu, ya, dia bawa kepada jamak, ya. Tidak memberi manfaat sebenarnya, ya. Dia tak masuk ada doa, ya. Baik. Jadi ya, macam ada lagi tu kadang lah ni boleh kerana ada covid, ada bala musibah. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'as tu imam baca doa tu. Ini bukan doa. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul 'alim. Kita nak baca, nak kata apa belakang kan? Nak kata amin. Tak boleh, dia bukan doa. Yang tu bukan doa pun dibaca di hari ni memang dibawa baca dalam doa. Kacau lah. Dia zikir. Ya, zikir sebagai meletakkan segala kekuatan kita kepada Allah, ya. Zikir meletakkan segala kekuatan kita, segala kemampuan kita, ketaatan kita kepada Allah. Itu artinya, dan Allah saja akan pelihara. Dia lebih kepada zikir, dipanggil sebagai muqaddimah hakikiyah. Dia bukan doa, ya. Itu kena faham tu. Semua tu kena mengaji sungguh. Tak. Jadi bila bismillah lagi kita nak kata apa? Nak kata amin, tak boleh. Nampak tak? Itu dia antara perkara saja lah kita selit sikit, supaya kita perbaiki doa-doa kita tadi, supaya doa itu kena pada tempat dan makbul. Baik, sambung. Dan yang ketiga, menambah jumlah umat Islam. Nabi suruh nikah. Nabi kata nikah tu sunnah aku, kerana aku suka, dan aku berharap umat aku lebih daripada umat lain. Itu Nabi ada sebut ada hadis, ya, supaya umat aku lebih daripada umat-umat yang lain. Itu dia lah. Itu Nabi penting tu. Jadi kita kena ada dulu. Pertama tu kasat dia supaya nak jaga pandangan mata kita, supaya kita tidak jatuh kepada kancah zina. Sekurang-kurangnya zina apa? Zina mata. Semua punca daripada mata dulu, baru nak jadi cerita. Betul tak? Ya? Jadi kerana mata. Ar-Azmi kata. Penyanyi lama kan? Itu dia nak. Betul. Semua punca daripada mata. Syauqi Bey, seorang ahli penyair Mesir pun kata begitu juga. Semua punca pada mata. Tengok-tengok, pandang-pandang, nampak tak? Tegok-tegok, salam-salam, nampak tak? Temu-temu, jumpa-jumpa, jadi apa? Itu dia nampak. Itu syair Syauqi Bey. Ya, seorang ahli, seorang penyair, seorang ahli bahasa, dan juga seorang kita sebut sebagai seorang ahli dalam bidang penulisan dan sajak Mesir, ya, Mesir. Dia banyak susun syair-syair, ya, gurindam-gurindam, pantun-pantun, nazam-nazam. Dia kata betul lah. Semua berpunca, segala kejahatan, kemaksiatan berpunca daripada mata. Nampak? Tok Adam, ya, Tok Hawa, bukan dah? Yang terpengaruh dengan makan buah tu kan mata. Tengok, buah tu pula menarik, ya. Dibanding dengan buah-buah yang lain, buah tu lebih menarik. Nampak di syurga. Nampak tak? Bila pandang-pandang mata tadi, dia nak syahwat. Nampak tak? Jadi yang bagi nampak segak, nampak cantik, nampak indah, menarik tu siapa? Iblis. Iblis lah. Nampak tak? Jadi maka kerana itu, ini cuma hanya sebagai suatu perkara kita panggil apa? Silap mata. Itu dia, nampak tak? Silap mata ni bukan kerja kita. Iblis. Dia gambarkan satu pandangan yang menarik, yang mencantikkan, sehingga kita nampak makanan tu, buah tu menarik. Maka tu Adam kenal dulu lah. Yang tu tak boleh lari lah. Kenal dulu. Sebab dia ada syahwat. Ya. Maka tak dapat tidak. Maka datanglah Tok Hawa. Pun lebih menarik. Dia kata Tok Adam, kita makan buah ni. Daripada ada idam-idam nak makan. Sebelum tu, belum jadi tu dah ada idam dah. Kemudian baru turun perintah. Fala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Tuhan kata. Nampak? Kedua-dua kamu, wahai Adam dan Hawa, jangan hampir kepada ini pokok. Nampak tak? Maka akibatnya akan menjadikan kamu keduanya dalam keadaan orang yang zalim. Itu dia. Nampak tak? Wasinya bukan ayat ni turun dulu. Pandangan mata dia jumpa dulu. Dia duduk dilau dalam syurga. Itu dia. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka nampak tak? Fil jannah, wahai Adam dan Hawa, kamu dalam syurga. Nampak?
Fakula ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang kamu suka. Allah ayat ni turun dulu. Maka tu Adam pun tahu ni dah dalam syurga. Cantik kan semua. Ikut mana corak semua cantik. Nampak? Nampak buah pokok. Pokok yang kata yang buah menarik tu, syaitan pun gambarkan bagi nampak menarik buah tu. Jadi kedua dia pun perhati dia mak tak makan. Dia pun nak pergi ambil buah tu, turun ayat. Allah nak perintah kat depan ya. Fala taqraba hadhihi sajarah. Nampak? Sebab tengok ayat tu turun macam mana dulu. Wa qulna al-adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Turun ayat ni dulu. Wahai Adam dan Hawa, nampak tak? Kamu berdua tadi hiduplah dalam syurga, nampak tak? Semewah-mewah kamu, sekendak kamu, nampak? Makan apa yang kamu nak makan, nampak tak? Bakul minha ragadan, makan apa yang kamu nak makan, nampak tak? Bila tengok pokok depan nampak, sambung ayat tu. Nampak? Fala taqraba. Dia kena baca dua sikit, dua harakat ya. Sebab daripada orang. Fala taqraba hadhihi sajarah, jangan kedua kamu ambil ini pokok, fatakuna minaz zalim, maka jadi kedua kamu orang yang zalim. Mana kita tegah? Dah nak pergi juga. Terus. Biblis mai lagi. Nampak? Nampak? Aku dah duduk lama ni, aku orang lama sini. Aku cukup tahu dah syurga ni, nampak? Allah tak mau bagi hampa, sebenarnya Tuhan Allah nak halau hampa keluar pada syurga. Maka tu Allah tak bagi hampa makan pokok ni. Nampak? Pokok inilah yang akan mengekalkan kamu ke dalam syurga. Dinamakan pokok apa? Jannatul khuldi. Pokok kekal. Nampak? Tuhan tak mau bagi hampa duduk sini. Kalau hampa makan buah ni, hampa kekal duduk dalam syurga tak keluar. Nampak tak? Tengok dia pandai. Dia pusing macam mana. Nampak? Pokok ni kalau hampa makan, hampa tak keluar dari syurga lah. Nampak tak? Pasal pokok ni pokok kekal. Nampak tak? Itu dah. Sedangkan Allah nak halau hampa keluar. Betul tak? Aku orang lama. Inni lakum adaminal nasihin. Dia kata apa? Aku bagi kamu dua ni penasihat. Aku bukan nak bagi rosak. Iblis yang dahsyat. Tu lah. Allah rakam ayat ni kita baca, kita faham lah. Ya. Tu orang kata, abang, takkan kita nak keluar dari syurga pun. Abang nak keluar ke? Cik tak mau keluar. Abang duduk dengan cik. Nampak lah. No? Tu macam mana? Kita makan juga lah pokok ni. Kita makan supaya kita tak keluar. Nampak lah. Bukan nak mati makan buah ni. Nampak? Cuma Tuhan tak bagi dekat je. Dia tak kata tadi ni, jangan makan. Dia kata, fala taqraba. Jangan dekat. Nampak tak? Allah tak kata jangan makan. Itu dia. Dia kata fala ta'kula. Kalau fala ta'kula, baru betul jangan makan. Tapi ayat dia bunyi fala taqraba. Ini bayan, itu bayan bagi ni. Nampak tak? Jangan dekat. Nampak tak? Dia tak kata jangan makan. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Jadi lah ni, kita nak duduk di syurga kan. Abang nak duduk di syurga mencik tak? Dia pun nak duduk tempat bagus. Itu cerita dia. Tapi dah ada perintah daripada awal lagi. Sebelum buat mereka, nampak tak? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagi tahu kat malaikat semua, aku nak buat khalifah ya di muka bumi. Itu cerita dia. Habis kita ringkaskanlah banyak dengar cerita tu kan. Jadi itu sebagai asal daripada mana kita faham jadilah sambung. Dia jaga pandangan ya. Jadi orang nak nikah ni pasal apa? Nak jaga pandangan. Kedua, melahirkan anak-anak yang soleh. Tu ada pula etika perhubungan suami isteri itu pula sampai ke situ. Islam ajak, Nabi ajak kita. Baik. Serta menambah jumlah umat Islam. Sambung. Termasuk daripada syarat pernikahan adalah calon mempelai. Perempuan bukan seorang hamba sahaya selama calon suami mampu membayar mahar bagi perempuan merdeka. Nampak? Dengan syarat perempuan tu pula bukan sahaya. Kalau sahaya kita tak payah bagi mahar kat dia. Mahar kahwin tak payah, mas kahwin apa bagi Termasuk daripada syarat pernikahan calon mempelai perempuan, belah perempuan tu pengantin perempuan bukan seorang hamba sahaya. Selama calon suami membayar mahar bagi perempuan merdeka. Nampak tak? Kalau suami itu boleh bayar mahar merdeka, perempuan tu laki-laki suami itu boleh bakal laki-laki itu boleh kahwin dengan sahaya lah. Bukan sahaya tak ada kahwin boleh sahaya dengan sahaya lah. Hamba sahaya laki-laki kahwin hamba sahaya perempuan lah. Itu makam mereka lah. Standard mereka ada begitu. Tapi kalau si suami ini mampu membayar mahar kepada perempuan merdeka, maka dia jangan menikah dengan hamba sahaya lah. Menikah dengan orang yang merdeka juga macam dia. Sebab dia mampu bayar mahar. Kalau tak mampu bayar mahar,
baru boleh menikah dengan hamba saya. Sebab hamba saya tak payah bayar mahar. Nampak tak? Tidak lah. Tapi Islam ada juga jalan keluar. Nak menikah juga perempuan merdeka. Dia merdeka, nak menikah juga perempuan merdeka, tapi dia tak mampu nak bagi mahar. Apa yang sanggup bagi? Apa yang boleh bagi? Dia bagi Fatihah. Nampak tak? Dia bagi 3 Fatihah. Boleh tak? Pasti dia tak mampu nak bayar mahar secara hissi, secara benda, secara materi. Maka dia boleh memberi. Kita saja dia bagi Fatihah tak boleh. Nampak? Boleh beli kereta. Nampak? Kita boleh beli kereta, boleh beli rumah. Apa dia bagi Fatihah kat dia? Jangan salah faham. Dulu ni ada sedikit perkara ni kontroversi. Berlaku satu ketika lama dulu lah. Bolehkah bagi mahar kahwin dengan Fatihah? Tak boleh kan? Nabi sini beri mahar 400 dirham kepada Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah, bayar mahar 400 dirham tau. Bukan 25 ringgit suku. Kita 25 ringgit suku kan? Tak, Nabi 400 dirham kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Jadi kita boleh sebanyak mana yang kita boleh bagi, semahal mana yang kita boleh bagi, kita bagilah untuk semampu kita lah. Dia bukan kata tadi sebaik-baik dia kata tadi ini isteri, bahkan isteri yang tidak menikah dia rendah dia punya mahar. Makna kata pihak perempuan bagi mahar rendah lah, nak bagi ringan suami. Tapi oleh kerana kita ada, sekarang ni kita ada tambuk yang ni tak masuklah dalam rukun nikah kan. Mahar pun tak masuk rukun nikah. Mahar ni satu wajib yang berdiri sendiri. Dia macam kalau haji, orang pakai ihram. Pakai ihram tu tak masuk dalam rukun haji. Nampak? Ihram saja rukun. Pakai ihram bukan rukun. Pakai ihram wajib haji yang berdiri sendiri. Bukan wajib haji seperti bermalam di Muzdalifah. Itu bukan haji pula. Nampak? Wajib berdiri sendiri. Rukun nikah 5 aja. Ya, calon suami, calon isteri, seorang wali, 2 saksi, ijab kabul. Habis mana ada mahar? Nampak? Mahar tak sebut. Mahar kahwin tu wajib suami bagi ke isteri. Itu secara sendiri. Boleh bagi awal, boleh hutang, boleh tangguh. Nampak tak? Pada satu tempoh yang dia mampu, bagilah. Nampak tak? Sampai tahap tu, hang tak mampu bagilah ni, nantilah satu masa ni orang bagilah kat dia. Janjilah kat dia akan hutang. Ya, aku nikah dengan mahar dengan hutang. Mahar yang berhutang. Itu dia sebut. Kali ni tu dia surat dalam buku kita kan, buku nikah, surat nikah tulis. Dia punya mahar tu hutang. Tapi dia wajib atas suami, bukan rukun nikah. Faham dia kena tahu beza tu sikit. Waktu baik. Dan kata lagi musannif, begitu pula dia bukan saudara susuan, tak boleh lah, saudara susu tak boleh negara. Tidak lah. Kita tumpang disusui oleh seorang perempuan wanita, di mana anak-anak wanita itu semua jadi saudara susu kita. Anak-anak dia saja, dia dengan anak dia sampai ke bawah lah. Anak susu tu sampai anak dia sampai cicit lah. Mak mereka tak pakai. Nampak tak? Mak saudara, pak saudara tak pakai. Tak masuk. Nampak tak? Ibu tu saja, ibu sampai tu atas lah. Ibu susu, mak ibu susu, tu ibu susu. Ibu susu, anak ibu susu, cucu anak susu. Dia kata, yang dia main atas tu turun, dia tak boleh kiri kanan. Kiri kanan tu jadi apa? Jadi mak menekan, pak menekan ni, dia pun tak masuk. Mak menekan tak ada, ibu susu, mak menekan ibu susu tak ada. Kakak ibu susu. Tetap bukan kita, bukan mahram. Batal itu dah. Itu ada lain sikit tak sama, kita kena faham tu baik. Itu dalam bab mahram mengenai Jadi maknanya begitu pula dia bukan saudara sesuan. Hal itu kerana pengharaman menikah dan hubungan persaudaraan kerana susuan. Tak boleh lah. Kita tua lah ni tak kira lah. 5 kali picot-cot isteri kita punya tak kira lah. Dia kata 2 tahun ke bawah. Jangan salah faham lah. Dulu ada cerita tau ni. Ada jadi seorang suami dia pergi minum susu isteri. Isteri tu perah susu boleh pergi ais. Pergi kerja. Nampak? Suami minum susu. Nampak tak? Pengambil dia bercerai luar. Si suami itu bercerai isteri dia. Nampak tak? Jadi masalah lah. Dah lepas cerai,
nak rujuk dah habis dah dia punya cerai tadi, dia kena talak rajai jadi talak bain. Makna kata sudah habis apa nama tempoh dia punya masa iddah dia tak rujuk balik perempuan tu, maka dia kena akad baru lah. Dia kena akad baru, nampak? Bila nak akad baru, orang lain pula minang janda dia, habis terlepas, nampak? Baru dia beritahu, dia bertanya orang lain kata tak, minum satu botol yang satu jam sekali pun hampir susu isteri hang tak dia apa. Fatihah tu dah tua, dia kata 2 tahun ke bawah, nampak tak? Itu cerita dia lah. Tu kena faham 2 tahun ke bawah. Jadi maknanya kalau suami kadang sayang naik susu isteri, anak tak makan, kita minum lah. Bukan salah atau mana pun, tak ada silap apa pun, tak ada haram pun, bukan makruh pun, harus saja. Benda bersih. Itu je lah. Itu sajalah. Tu. Baik. Adapun hal-hal dalam diri seorang isteri yang dapat melanggengkan pernikahan, menjalankan dengan sempurna lah. Melanggeng maknanya menjalankan dengan sempurna. Ada 8 dia kata, iaitu memiliki keberagaman Islam yang baik, berakhlak terpuji. Nampak tak? Itu isteri yang kita nak cari tu. Isteri ni kalau boleh ada 8 lah. 8 perkara kat dia. Nampak tak? Ini Imam Ghazali punya catatan ulasan pencerahan dah. Dia kata bagi nak melanggeng pernikahan ada 8. Bawah semua tengok pada isteri. Pertama, dia memiliki keberagaman agama. Ragam agama tu ada dekat dia. Nampak? Jaga sembahyang, jaga puasa, jaga aurat, nampak tak? Jaga kebersihan. Betul tak? Itu dia. Ini antara keberagaman Islam. Yang kedua, berakhlak puji lah. Akhlak puji ni pada 2 perkara lah. Berusaha dia bersih, mulut dia bercakap elok. Itu akhlak yang mulia. Akhlak dulu tu. Nombor 1, dia punya tangan, usaha dia bersih. Kerjanya kerja yang baik. Betul? Kemudian mulut dia bagus, tak ada mengumpat orang, tak ada mencarut, tak ada mati apa nak. Orang perempuan yang tu lah mulut dia. Paling berat kan? Sebab mereka semua berat tang mulut. Nak jadi haru pun mulut juga lah. Tu, kita dah cerita bagaimana tu Adam. Awal pertama, dah lama dah tu Hawa tak menangis, nampak tak? Dah dapat anak apa semua dah, duduk aman damai di atas muka bumi. Datang iblis, tanam sifat-sifat hasad dan dengki, maka bergaduh anak dia 2 orang. Terjah kan? Maka tak dapat tidak, nampak tak? Habil dengan Qabil. Qabil bunuh Habil. Habis. Itulah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Pembunuhan yang pertama di dalam bumi ini, Qabil membunuh Habil. Jadi cara mati itu dia tak tahu apa dia mati. Maka tu iblis pun merupa manusia pergi jumpa Tok Hawa. Tok Hawa, Qabil dah bunuh Habil. Habil dah mati. Tok Hawa tanya, bunuh tu apa? Mati tu apa? Tak pernah tengok. Bunuh ni dia kata dia ambil satu benda tajam, dia tunjuk benda tu, tikam di atas badan. Nampak? Keluar satu ayat warna merah. Nampak tak? Bila keluar ayat merah tu, Habil pun jatuh, mata dia tak boleh lihat, padam. Telinga tak boleh dengar, mulut tak boleh bercakap, tangan tak gerak, kaki tak bergerak, perut apa pun tak muat apa dah. Dia senyap terus. Tok Hawa pun nangis, meraung balik. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan dulu, kemudian kita sambung balik. Silakan. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Baik. Jadi ada 8. Pertama sekali, keberagaman agama Islam yang baik, berakhlak terpujilah. Maknanya mulut dengan tangan dia bagus. Tangan usaha dia bersih, mulut dia pun baik. Kataan kalimah yang keluar pada mulut dia semua elok. Sama ada dia berinteraksi dengan suami, bercakap dengan suami, atau dengan keluarga, atau dengan mak pak, dengan pak tua, itu kena jaga. Dalam Quran ada 8 jenis qaulan, perkataan dalam Quran. 8 tu 7 bagus, 1 dia tak bagus. Tuhan tunjuk.
qaulan kariman, qaulan sadidan, nampak tak? Ya. Qaulan rahiman, banyak qaulan dalam Quran sebut. Kita ambil baca, kita tengok Quran ni kita tahulah macam mana nak cakap. Tuhan dia bagi bimbingan. Nampak tak? Kepada ibu bapa dia bagi qaulan kariman. Semua perkataan keluar bapa tu tetap meletakkan kemuliaan mereka. Nampak? Perkataan yang sentiasa meletakkan kemuliaan mereka secara ibu bapa. Itu qaulan kariman dia bagi. Qaulan sadidan, perkataan yang tegas. Jangan fikir kita duduk tak apa, tak boleh. Benda tu memang tak boleh, kata tak boleh, tak apa. Tak apa tu tak boleh. Nampak tak? Tak apa, sekali-sekala tak apa, tak boleh. Nampak tak? Itu qaulan sadidan dia panggil. Mesti tegas. Tak boleh, tak boleh. Nampak tak? Hitam, duk hitam tu sampai mati. Putih, duk putih tu lah. Jangan lupa. Nampak tak? Itu qaulan sadidan dia panggil. Itu bab kita kena mengaji tu. Saya pun tak pernah buka lagi dah tirai dia pengajian ilmu tu Tapi satu orang kena habaq juga lah. Kupasan dia tu. Dia ada 8 jenis qaulan Al-Quran tu. Ini buat main Bila kita tahu begitu, kita tahu nak berkomunikasi, bagaimana nak bercakap. Bercakap apa macam mana, bercakap dengan orang besar macam mana, bercakap dengan orang yang miskin macam mana, meminta sedekah kat kita. Nampak tak? Bercakap dengan orang yang perongah macam mana, nampak tak? Dia ada tata cara adab etika bercakap. Quran tunjuk sampai ke situ. Tapi kita tak ngaji. Nampak? Kau tidak di-highlightkan oleh para alim ulama. Nampak ada ulama yang keluar, dia kita beritahu, dia ada ulama apa keluar lah. Dia saya beritahu tu Tapi kita kena faham. Baik, sambung. Jadi isteri kena ada lah perkataan. Sebab tu Nabi ada sebut hadis, tanda-tanda kemabruran, pertama dia akan bercakap yang elok. Satu orang yang boleh bercakap dengan elok, kalimah keluar pada mulut dia elok, dan dia suka bagi makan orang. Dua sifat ni menunjukkan haji mabrur. Dia nampak? Duk carut-carut bukan mabrur. Bohong-bohong bukan mabrur. Nampak tak Duk belicak tak tu pasal bukan mabrur. Nampak? Marah tak tu pasal itu lagi-lagi tak mabrur. Nampak tak? Dia ada kaedah. Macam sebut tadi, macam cakap dengan qaulan layyinan. Perkataan lemah lembut kepada siapa? Orang-orang besar. Orang-orang besar yang pangkat besar-besar, kita kena bercakap dengan qaulan layyinan. Faqula lahu qaulan layyinan. Allah kata kepada Musa dengan Harun, faqula, la tu panjang sikit baca pasal dia orang. Faqula lahu, hu tu ni Firaun, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Tu dia. Tuhan suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun jumpa Firaun, cakap dengan lemah lembut. Tu dia. Kita kata awak tim carut dia. Orang begitu nak cakap lemah lembut apa? Nampak tak? Dah silap, nampak tak? Bila kita cakap lemah lembut, baru dia akan turun, nampak tak? Dia tahu kita hormat dia. Bila kita hormat dia, dia mau layan cakap dengan kita lagi. Tapi kita bercakap berkeras, berbincang juga dengan dia tak layan. Nampak tak? Lagi-lagi sebab dia ada gengsi, kedudukan dia tinggi. Dia ada dia punya etika, dia ada dia punya dia punya leadership tu ada dekat dia sendiri. Maka tu dia mesti kena cakap lemah lembut. Nak kita jumpa satu menteri, nak minta apa-apa perkara, bukan boleh pergi bercampur kat dia. Kita kena bercakap dengan lemah lembut kat dia. Nampak tak? Baru dia, insya-Allah saya akan timbang. Kurang-kurang pun dia kata apa? Nanti saya akan cuba bagi jawapan, saya akan cuba timbang dah. Dia kata begitu. Nampak tak? Kali kedua dia lari. Bukan kita lari, dia nanti lari. Nampak tak? Ini dia antara yang kata tadi ini. Banyak kita bercakap bab ni memang very interesting. Kita kupas bab cakap ni Baik, sambung. Di isteri kita paling penting itulah percakapan isteri itu paling penting dengan suami, istimewa kan. Berwajah cantik lah. Cantik pada mata suami, bukan cantik pada mata umum. Jangan salah faham pula Suami dia pilih isteri, dia tengok cantik pada mata dia pilih lah. Itu dia. Kita tengok tak cantik, pada mata kita lain, betul tak? Itu dia. Maka tu Allah tak samakan pandangan penilaian mata kita, tak sama, betul tak? Kalau tengok color, kita beli baju, nampak tak? 10 orang, 10 color yang dia pilih, nampak tak? Kalau tengok mata tu sama, tu hampa sebiji serupa tu juga kan? Tapi pandangan mata tu tak sama. Pendengaran tak sama, pandangan tak sama, rasa tak sama. Nampak tak? 3 lah. Jadi kita jangan gaduh lah. Kita jangan apa yang ambil isteri tak elok.
Itu pada pandangan, nampak tak? Ha? Pandangan dia cantik, nampak tak? Ya? Dia kata isteri dia cantik kat dia. Yang penting dia tu bukan orang lain. Supaya dia tengok hati dia senang. Dengan kecantikan isteri yang dia nilai tadi ni, bagi pandangan dia satu pandangan yang senang. Senang hati dia. Sebab Nabi dia sebut kan, ya, seorang isteri yang derita pada pandangan suaminya, itu akan memberikan kesejukan pada jiwa suami. Nampak tak? Ya? Akan timbul perkara-perkara yang lebih soleh lagi. Jadi kita kena faham betul lah. Jangan pakai cantik. Kalau nak kira cantik, kena cari yang tu cantik. Dia kata, dia tak? Nah, itu. Yang ni tak, yang ni cantik pada penilaian mata suami itu. Dia berkenan nak buat dia orang. Nah, kita tak berkenan, dia berkenan. Kadang-kadang dia tarik pada suara. Nampak tak? Suara isteri itu dia tarik. Nampak tak? Itu dia. Itu dia. Isteri bercakap dia lembut tu tegak. Nampak tak? Semua benda dapat. Itu ada juga. Cara isteri bercakap tu menzahirkan wajah suami isteri yang agak lebih ketawa dengan pada pandangan dia. Itu melalui suara. Penting dia. Baik, ya. Sambung. Meringankan mahar. Meringankan mahar. Sekarang kita dah sebut tadi, kita dalam adat Melayu ni tambah ada apa? Ada belanja. Hantaran belanja. Boleh tak? Sekarang kita convert hantaran belanja itu sebagai mahar. Boleh tak? Mahar RM20, belanja RM10,000. Tak apa nak kena. Tak cerdik no? Cuba kita convert balik. Nampak tak? RM10,000 tu mahar kahwin. Nampak tak? Tak gitu kan? Kita cabut sendiri daripada RM10,000 tu, ini mas kahwin aku pegang. Itu dia, cantik itu baru betul. Nampak tak? Ya? Aku bagi RM10,000 kepada kamu sebagai mahar kahwin RM10,000. Nampak tak? Kita tak sebut belanja lah. Nak? Tak sebut belanja lah. Kita sebut sebagai mahar kahwin RM10,000. Itu dia. Jadi milik isteri lah RM10,000 tu. Tapi untuk nak tunjuk kepada ringannya mas kahwin tu, kita tarik sendiri keluar lah. Kita tariklah RM100 kan, RM200 kan daripada RM10,000 tu. Ini saya jadikan sebagai mahar kahwin khusus kepada kamu. Nampak tak? Baru yang lain tu boleh belanja. Nampak tak? Dia kena kaedah fiqah, kena pakai itu fiqah lah. Faham tak? Baik. Dapat melahirkan anak. Isteri yang mampu melahirkan anak, sihat lah. Yang tu kita kena jaga kesihatan lah. Ini perkara-perkara yang kadang berlaku kesihatan, kadang-kadang gemuk. Kalau kita kata pihak isteri itu sendiri, isteri itu 10 beradik. Isteri itu ada 10 beradik. Nampak tak? Kita ada kata mereka ni keluarga yang subur lah. Nampak? Isteri aku, kita juga isteri dia ada anak lah. Nampak tak? Bukan keturunan ni. Dia bukan genetik tau. Dengan salah faham lah. Ada masalah lain. Ada masalah lain menyebabkan isteri itu tak boleh mengandung. Ada sebab. Kita kena periksa, kena berubat. Apa cara yang kita kena cari, usahakan. Sebab isteri saya keturunan ramai. Mesti boleh dapat anak ramai. Saya negara dia. Siapa menikah sampai keluar tak dapat anak. Ada perkara lain lah. Kita kena usaha cari. Sebab anak ni kita kena usaha. Sendiri. Sambil berdoa kepada Allah. Yang doa minta anak soleh, dia suruh minta anak banyak. Betul tak? Ada doa minta anak banyak? Tak ada minta anak yang soleh. Itu dah. Tentang banyak tak banyak anak, itu urusan kesihatan yang kita kena proses. Selagi dia boleh lahir, dia ada rahim, dia tentu insya-Allah boleh melahirkan anak. Jadi kita kena usaha secara lain lah, secara kesihatan berbagai. Baik. Kemudian lagi masih perawan lah. Kalau boleh lah nikah cari anak dara lah. Siapa-siapa nak nikah, tak kira nikah pertama ke, kali kedua, kali ketiga kan, usaha cari perawan, dia kata. Nampak tak? Kalau dah tak ada perawan yang bawa kat dia, yang ada pun janda baru boleh. Nampak tak? Itu sendiri-sendirilah. Kita kena lakukan sebagai suatu apa? Kita kena buat satu penilaian yang sempurna lah ya. Buat istikharah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon istikharah kepada Allah, bertunjuk ya. Apakah betul tak betul, elok tak elok aku nak ambil perempuan ni sebagai isteri. Itu kena ambil faham ya. Baik ya. Dalam kitab Tajul Muluk, dalam kitab Khazinatul Asrar, dia suruh periksa melalui nama. Nama dengan tarikh beranak. Nampak tak? Ambil nama, ambil tarikh beranak, kira-kira elok. Nampak tak? Nikah dengan perempuan ni elok. Nampak? Kadang kita bagi cadu anak darah, tengok tak elok. Dia kira-kira kok nama dengan tarikh beranak dia, oh tak apa ni elok.
Tengok janda elok lah. Bagi dah kat janda, dia mau, nampak tak? Tu kata mak kata dia mau janda lah. Ada orang kan, ada kira-kira dulu orang alim dulu orang alim dia bersusun pada tahap tu ada sebut dalam kitab, dalam Khazinatul Asrar, ada sebut dalam Tajul Muluk, ada sebut, insya-Allah Itu kita kena tanya orang alim lah, yang ahli dalam bidang tu, dia boleh buat. Sekarang ni baik. Kemudian serta bukan kerabat dekat. Kalau boleh jangan adik-beradik. Nikah ni kalau boleh jangan adik-beradik. Supaya bertambah lagi keluarga kita besar. Nampak tak? Kalau adik-beradik ni lagi satu mengikut dalam kajian pada psikologi, bidang psikologi ni, nikah adik-beradik ni dia korang baik daripada segi pemikiran. Kepintaran itu korang. Tipe korang pintar, nampak? Tak cerdik. Dia mau mix blood kalau boleh orang putih kata. Nampak? Mix blood. Orang putih kata kan? Kita cari yang bukan adik-adik kita. Tidak jadi ini akan memberikan satu rangsangan yang baik kepada zuriat dan akan mencerdaskan pemikiran. Akan lahir keturunan-keturunan yang agak sedikit genius. Itu faham ya? Kalau boleh berbeza-beza kaum lah. Kaum. Tu. Jadi akan jadi maaf anak-anak yang pintar. Itu masalah. Tambah nikah pupu lagi kacau. Pupu anak abang anak adik nikah. Oh lagi orang baik. Dia korang pintar, dia pun tak cerdik. Tak cerdik. Itu korang pintar. Kalau nikah pupu lah. Itu suatu yang baik. Sebab tu Rasulullah tak ada nikah seorang pun tidak ada pupu dia kata nikah tak ada. Dia bisa meminang pupu dia sendiri, pupu dia tak mau. Nampak? Masa tu belum jadi Nabi lagi lah. Siapa dia tu? Ummu Hani. Ummu Hani kita dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Cerita Isra'. Isra' kan apabila diketahui kata Nabi dia nak bunuh Nabi, orang Arab Quraisy Mekah nak bunuh Nabi, dia cari Nabi. Dia tabat tahu dulu Ummu Hani pupu Nabi. Dia anak abang. Nabi adik. Nampak? Dia mihabak ke Nabi, dia kata Muhammad dia nak bunuh kamu. Mai duduk rumah aku. Nabi duduk rumah dia, 5 hari duduk rumah dia. Nampak? Masa tu tak ada hukum kata lagi tak boleh duduk dengan pupu. Belum ada hukum mahram lagi, belum ada lagi. Nampak? Jadi dia duduk dengan pupu dia satu rumah. Nampak? Pupu tu lah. Sebelum pupu tu menikah dengan orang lain, masih anak darah lagi, dia masuk Minang. Pupu dia tak mau. Ini Allah Ta'ala atur sendirilah. Atas peribadi Nabi itu sendiri. Dia Minang sampai 3 kali. Ummu Hani tak mau. Nampak? Ummu Hani menikah dengan orang lain. Tapi Nabi pun tak kecil hati lah. Nabi tak hubung dengan dia. Rupanya ada dalil memberi hati, mengikut segi psikologi, daripada segi kesihatan, dia akan lahir keturunan yang tidak cerdas. Bukan tak sihat, tak cerdas. Dia punya pemikiran agak jumut sikit lah. Dia punya agak sedikit conventional, dia punya pemikiran. Itu kita tak mahu lah. Baik, sambung. Serta semua ini telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW lah. Itu di antara yang boleh kita ambil pakai lah. InsyaAllah kita akan sambung. Kambing InsyaAllah. Etika bergaul suami isteri. Ini panjang lagi ni. Bab ni nak kupas lagi jauh. Mau sejam lagi. Nak rengkah-rengkah tak boleh, saya tak reti nak rengkah. Kita nak rendang dia supaya kita nampak lebih jauh. Walaupun kita sudah berumah tangga, dah jadi tok dah pun. Generasi belakang kita kena bimbing lah mereka apa. Guna ilmu ni untuk mereka. Nampak tak? Ya. Anak-anak kamu adalah untuk generasi yang akan datang. Kamu generasi sekarang, Nabi kata. Anak-anak kamu, cicit kamu, generasi akan datang. Nampak? Maka kita kena bentuk dia. Dia kena ada ilmu lah. Ini antara insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Asrul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.